tajuk yang dipilih adalah subjek yang dipilih adalah sejarah. Jadi ini sedikit maklumat tentang kepentingan sejarah, dan saya letakkan juga di sini dua video yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran yang saya pilih, iaitu ancaman komunis dan perisytiharan darurat dalam bab 6 sejarah tingkat 4. Dan di sini juga saya letakkan sedikit maklumat tentang diri saya lah, siapa saya sebenarnya. Okey, untuk halaman yang pertama saya letak, untuk halaman yang pertama ni saya letakkan rancangan pengajaran harian. Jadi untuk kali ini bagi tajuk ancaman komunis dan perisytiharan darurat, saya buat 4 rancangan pengajaran, iaitu rancangan pengajaran 1, rancangan dengan flowchartnya, rancangan pengajaran 2 beserta dengan flowchart untuk rancangan pengajaran 2, rancangan pengajaran 3 sekali dengan flowchart, dan juga yang terakhirnya rancangan pengajaran 4. Jadi setelah saya berbincang dengan guru sejarah sekolah, dia menyatakan bahawa 2 minggu kita akan habiskan satu tajuk ni lah, satu ancaman komunis dan perisytiharan darurat ni, dengan kita ada dia punya apa dia panggil kod pembelajaran, kod standard pembelajarannya daripada 6.1 hingga 6.4. Jadi itu untuk rancangan pengajaran yang dimasukkan dalam pembangunan bahan-bahan pengajaran ni. Dan kalau kita pergi kepada yang keduanya, halaman yang kedua ni saya masukkan model atau teori pembangunan prototipe. Jadi dahulu jelaskan apa dia prototipe, perkara yang perlu dalam prototipe, dan model yang dipilih adalah model ID. Jadi untuk nak dapatkan maklumat lanjut tentang apa yang saya kaitkan dengan pembangunan bahan pengajaran ini, saya letakkan dokumen di sini lah. Jadi maknanya kita boleh buka dokumen tu dan kita akan tengok maklumat lanjut tentang model atau teori pembangunan prototipe. Jadi ini antara maklumat-maklumat yang disediakan. Saya terangkan, saya jelaskan satu persatu, bermula dengan analisis, kemudian terus kepada reka bentuk, kemudian fasa pembangunan, macam mana saya bangunkan bahan pembelajaran untuk bab 6 ini. Kemudian untuk fasa pelaksanaan, saya difahamkan kita belum lagi melaksanakan di dalam kelas. Jadi maknanya untuk fasa pelaksanaan kita rujuk kepada rancangan pelajaran yang telah diletakkan pada halaman yang pertama tadi. Kemudian fasa penilaian, untuk kali ini kita buat ambil fasa penilaian itu daripada penilaian rakan-rakan lah. Jadi semua itu telah dimasukkan. Kemudian saya terapkan juga teori pembelajaran yang diguna pakai, teori behaviorisme, kognitivisme, dan teori konstruktivisme. Kemudian prinsip teknologi pendidikan yang diguna pakai adalah saya gunakan TPACK. Jadi itu berkaitan dengan model pembangunan. Okey, berbalik kita kepada halaman yang keempat. Untuk halaman yang keempat ini, halaman yang ketiga adalah proses ataupun prosedur pemilihan aplikasi bagi pembangunan prototipe. Jadi apabila kita nak bangunkan satu bahan prototipe atau bahan pengajaran, kita perlu merujuk kepada satu prosedur atau proses yang akan melibatkan pelbagai aspek. Jadi maklumat lanjut berkaitan dengan pembangunan bahan-bahan yang dipilih juga saya masukkan dalam satu file Word. Dalam ni dinyatakan semua maklumat tentang bahan-bahan pembelajaran yang telah dipilih. Jadi proses itu bermula dengan kita tentukan apakah bahan yang ingin dibangunkan, apakah strategi yang akan digunakan, kemudian penentuan aplikasi yang sesuai akan dikenal pasti, kemudian isi kandungan dan maklumat pembelajaran yang ingin disampaikan akan dirancang terlebih dahulu. Jadi ini yang saya gunakan untuk kita memilih aplikasi atau bahan-bahan aplikasi yang sesuai. Okey, ini adalah prosedur pemilihan dia. Ini peringkat pembelajarannya saya guna pakai yang
balas, memberi maklum balas, menilai pencapaian pelajar dan membuat generalisasi. Jadi berdasarkan 9 peringkat pembelajaran yang diikuti itu, bahan pelajaran prototype dapat dipersembahkan dalam proses pembelajaran mengikut rancangan yang disediakan. Jadi dalam strategi yang ada tu ada latih tuli, ada tutorial simulasi penyelesaian masalah pembelajaran melalui kaedah pencarian. Jadi ini antara lain perkara-perkara yang dibentangkan. Kemudian proses pemilihannya, kita mulakan dengan menentukan mata pelajaran, mengenal pasti kategori pelajar, mengenal pasti kaedah yang kita nak guna, susun rancangan pelajaran. Berdasarkan rancangan, bahan pembelajaran tersebut akan dipilih dan ditentukan. Kemudian kita membuat pengujian bahan bersama guru mata pelajaran sejarah yang saya buat bersama dengan guru sejarah bagi mengenal pasti keberkesanan dan kesesuaian bahan yang dipilih, melaksanakan PDBR bersama pelajar dan melaksanakan aktiviti yang terdapat dalam bahan pelajaran prototype yang dibangunkan dan membuat penilaian terhadap pencapaian hasil pembelajaran. Itu kebiasaannya lah. Jadi untuk pemilihan kita pada kali ini, saya pecahkan mengikut rancangan pelajaran sebab bahan-bahan yang digunakan tu ada yang sama dan ada yang berbeza. Jadi untuk rancangan pelajaran 1 ni, standard dia masukkan pengaruh komuniti negara kita, ancaman komuniti negara kita. Objektif dia nak menyatakan latar belakang pengaruh komuniti negara kita. Kriteria kejayaan dia, murid boleh sebut 2 daripada 3 cara kemasukan. Murid dapat jelaskan sekurang-kurangnya 2 peristiwa yang menyegerakan peristiwa darurat oleh kerajaan British. Jadi bahan pertama yang saya gunakan sebagai seleksi adalah video. Ini video yang saya ambil ni, itu link video. Kemudian daripada video tadi ada kombinasi audio dan siri bingkai image, dan elemen yang ada dalam video ni adalah elemen teks. Contohnya tu ada teks. Kemudian audio dalam ni kita tak boleh nak nyatakan lah audio dia. Kemudian ada grafik, gambar, ada berbentuk video lah, ada video-video lama yang ditayangkan. Kemudian ada kamera movement. Jadi kamera movement ni kita kena tengok video tu baru kita nampak kamera movement dia. Contohnya tidak ada zoom, dia ada pan, dia ada tilt, dia ada dolly. Jadi kalau kita buka video ni, maka kita akan dapat lihatlah elemen-elemen video yang elemen-elemen kamera movement yang telah ditunjukkan. Kemudian kita ada persembahan PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint ni merupakan satu perisian komputer yang mudah untuk digunakan, yang merujuk pada perisian pembentangan. Jadi dia ada elemen dia ada teks. Kalau slide video, PowerPoint yang dijadikan sebagai video, kalau kita tengok di sini, kita ada teks, kita ada animasi, pergerakan teks masuk, kita ada audio, bunyi, kita ada video yang diambil dan dimasukkan dalam slide video tadi. Kemudian ada grafik, dan yang keempatnya saya gunakan Padlet. Jadi Padlet ni adalah aplikasi web kosong yang boleh digunakan sebagai bahan pengajaran, sebagai aktiviti untuk murid semasa proses pembelajaran secara atas talian. Tapi untuk kali ini saya sediakan beberapa bahan lah untuk kita gunakan. Kita ada audio, rakaman soalan guru, kita ada video dimagnet daripada YouTube, kita ada slide PowerPoint. PowerPoint ni yang disediakan oleh budaklah, nota rujukan, kita dimasukkan. Kemudian kita juga masukkan Padlet tugasan murid. Maknanya murid akan masukkan bahan apa cikgu bangunkan ni, kemudian murid akan jawab, kemudian dimasukkan dalam Padlet. Yang ni contohnya. Kemudian kita ada aktiviti latihan diambil daripada wall dan juga quizzes. Seterusnya untuk rancangan 2 ni kita ada bahan-bahan yang sama seperti video. Video tu dia ada elemen teks, audio, kemudian video, image, subtitle pun ada. Kemudian kamera movement yang tadi tu zoom, pan, tilt, dolly. Kemudian saya gunakan juga blank space. Blank space ni merupakan salah satu daripada alat mempersembahkan bahan pembelajaran untuk proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Jadi dalam blank space ni ada banyak bahan-bahan yang disediakan lah. Mulanya saya masukkan bahan blank space tu, dia ada teks, catur teks, dia ada slide video, kemudian ada pembukuan dari quizzes dan latihan dan sebagainya. Untuk perancangan pelajaran 3 ni, macam biasa saya masukkan video,
Sebab video ni dimasukkan banyak-banyak sebab budak-budak ni memang suka tengok video. Jadi dalam video tu ada pembelajaran lah. Kemudian ada teks, ada audio, ada grafik, ada video-video yang dimasukkan. Kemudian persembahan slide video sama juga. Slide video yang ditayangkan yang saya pilih lah yang bersesuaian dengan pembelajaran pelajar. Grafik, kemudian saya juga masukkan Padlet, bahan-bahan pembelajaran di situ untuk budak dapat menunjukkan di situ. Ada video, nota-nota padat dimasukkan. Kemudian yang keempatnya saya guna blank space. Blank space pun sama juga, saya masukkan bahan-bahan yang bersesuaian. Video contohnya diambil daripada YouTube, video yang dirakam sendiri, infografik yang ada, kemudian kuis, kemudian juga Padlet untuk belajar aktiviti belajar. Dan yang akhir sekali, rancangan pengajaran harian yang keempat tu bahan juga video. Jadi video ni dia ada teks, dia ada animasi, grafik, video dan sebagainya. Kemudian selain video, saya gunakan blank space untuk saya masukkan bahan-bahan yang bersesuaian untuk menjadikan belajar. Ada video daripada YouTube, ada nota padat, ada podcast dan lain-lain lah. Jadi kesimpulannya, bahan-bahan yang disediakan ini diharapkan dapat memberi kesan yang positif terhadap pembelajaran sejarah dan dapat menarik dan memberi motivasi yang tinggi kepada murid. Jadi itu yang saya masukkan dalam halaman yang ketiga. Dan yang akhir sekali adalah halaman yang keempat, iaitu penilaian bahan pengajaran. Jadi yang ni saya masukkan PDF ni. Kemudian saya sediakan PDF ni adalah soalan penilaian yang akan dibawa oleh rakan. Kemudian saya masukkan juga maknanya bila rakan-rakan ni kliknya ni, kemudian dia akan paste dalam Padlet yang disediakan. Ini Padlet yang disediakan. Jadi rakan-rakan akan bagi penilaian di sini lah. Jadi itu saja yang boleh saya uraikan dalam perkembangan bahan-bahan pengajaran